Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asratir riyaqil akhyar wa miftahi babil yasa sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alil atar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. La ilaha illallah Muhammadar rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanakal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashra bihi hatta yatina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik wa razuna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, bertemu lagi kita untuk menyambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan dengan kita niat i'tikaf duduk dalam masjid ini dan juga duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah mengangkat segala musibah yang kita alami dan menunaikan segala hajat, dan doa kita insya-Allah diberikan kesihatan yang baik zahir dan batin. Begitu juga diberikan kepada kita rezeki zahir dan batin insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita pada muka surat 16. Pada muka surat 16. Pada muka surat 16 iaitu bab yang kedua berkenaan dengan adab-adab masuk ke dalam tandas. Di sebelum tu syukurlah alhamdulillah buku pun dah sampai alhamdulillah. Jadi mana-mana yang ikuti pengajian kitab Bidayatul Hidayah pada hari Jumaat malam Sabtu boleh ambil. Jadi kitab ini adalah kitab wakaf. Ada cap di dalam tu, cap wakaf. Maksudnya jadi hak milik tuan-tuan semua, boleh ambil bawa balik apa semua. Ada pengajian, waktu pengajian bawalah, datang ke masjid. Jangan bawa balik rumah simpan, datang kuliah tak ada bawa kitab. Jangan macam itulah. Sebab apa nama, penyumbang bagi tu dengan hajat, dimanfaatkan dengan sebaik mungkinlah. Lepas tu kitab ni, kitab wakaf ni tak boleh dijual beli. Maksudnya tidak boleh diakad jual beli. Haram hukumnya akad jual beli. Kalau nanti tuan-tuan dah habis manfaatkan, guna, boleh wariskan kepada anak cucu, bagi pada anak cucu. Pesan yang sama ni barang wakaf, jaga baik-baik. Selama mana buku ni masih ada di tangan, masih elok, masih baik, masih dimanfaatkan, selama itu pahala mengalir. Pahala kita guna dapat, pahala orang yang menyumbang tu pun dapat. Kita mati duduk dalam kubur pun pahala tetap mengalir. Itu manfaat daripada harta wakaf ni lah. Itu sikit sebanyak tentang kitab ni lah. Jadi manfaatkan betul-betul lah. Nak tulis, nak conteng ke, nak buat nota dalam ni, tu pulang lah. Itu jadi hak milik tuan-tuan. Cuma jaga elok lah. Jaga elok. Sebab ni adalah wakaf. Jadi muka surat yang ke-16 tu, pada minggu yang lalu kita telah sebut tentang istibrak. Tentang istibrak, iaitu melawaskan daripada kemih, daripada kencing. Cara kita nak istibrak. Apabila kita qada hajat, sama ada qada hajat kecil ataupun qada hajat besar. Hajat kecil tu seperti kemih lah, kencing. Hajat besar seperti maknanya buang air besar. Dan hendaklah, kata Imam Al-Ghazali, engkau beristibrak, yakni melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Yang ini khusus bagi orang lelaki lah. Orang perempuan dia ada cara dia, sama jugalah istibrak. Jadi bagi orang lelaki cara nak melawaskan kencing. Kenapa kita nak lawaskan air kencing? Kerana apabila seseorang dia buang air kencing, kadang-kadang ada yang air kencing yang berbaki. Air kencing yang berbaki yang masih ada di pundi kencing yang belum keluar habis. Kadang-kadang yang itu dia tak terasa.
Bila dia tak pastikan betul-betul kencing tu keluar dengan habis, nanti bila dia bangun, air kencing tu menitis, kena dekat seluar dan sebagainya. Yang tu tak perasan, tak terasa. Bila tak terasa, tak perasan, padahal ada terkena najis kencing tadi, ambil wuduk tak sah, semayang tak sah, apa baca Quran semua tak sah. Jadi maknanya kena ambil berat betul-betul lah. Sebab tu kena istibra', maknanya melawas melawaskan daripada air kencing. Cara melawas tu adalah dengan berdehim-dehim. Maksud berdehim tu adalah tarik nafas dulu supaya dia ada tekanan. Bila ada tekanan itu daripada sini, dia akan menolak baki-baki air kencing yang tak keluar tadi habis, dia akan keluar tu bagi habis. Itu tujuan daripada berdehim-dehim. Jangan berdehim tu tak keluar. Tu tak keluar yang tu. Kena tarik nafas tu. Supaya dia ada tekanan yang kuat, itu dia akan keluarkan kencing, baki kencing tu dengan dengan sempurna, dengan habislah. Sebab tu dilarang kencing berdiri. Kecuali yang ada sakit lah, sakit tulang belakang, tak boleh nak duduk, jadi dia kencing berdiri. Itu lain. Tapi kalau dah jadi kebiasaan kencing berdiri, air kencing tu dia tak akan keluar habis. Macam mana nak tahu keluar habis tak habis? Cuba kalau orang yang pernah kencing berdiri ataupun selalu biasa kencing berdiri, lepas habis keluar air yang kencing yang laju tu, cuba ambil tisu, tahan. Kejap lagi dia akan menitis. Yang nitis tu tak terasa, tapi ada air kencing. Itu yang berbaki. Cuba kalau tak buat macam tu, terus sarung basuh terus sarung seluar ke pakai kain, bawa pergi semayang semua. Jadi semayang tak sah. Sebab tu dilarang kencing berdiri. Kecuali yang mudarat, sakit dan sebagainya, itu lain. Kalau pun kita sakit, kena pastikan keluar habis tu dengan tisu tadi. Letak tisu. Dari keluar habis yang kencing yang pertama tu, cek balik ada tak lagi. Sebab itulah kena istibra', kena berdehem-dehem supaya dia keluar habis. Itu yang pertama. Yang kedua, melalukan jari di bawah kemaluan. 3 kali. Maksudnya kena urut kemaluan tu supaya air tu keluar habis. Dengan jari. Maksudnya lalukan jari tu, urutkan tu pelan-pelan lah, jangan kuat-kuat, supaya dia keluar habis. Cara nak keluarkan habis juga air kemih tu, air kencing tu adalah dengan cara duduk ketika mana kemih. Tu pun ada cara dia. Cara tu nanti saya tunjuk lepas pada isyak ni, saya tunjuklah. Nak tunjuk sekarang tak sesuai. Iaitu kedudukan kaki sebelah kanan di hadapan, kaki sebelah kiri di belakang, dengan direndahkan sikit. Kaki sebelah kiri, kaki kanan ditegakkan lutut tu. Kemudian kita bongkokkan sikit waktu kita kemih tu, supaya dia keluar habis. Maksudnya bila kita bongkokkan sikit, dia ke bawah, itu dia keluar habis. Lepas tu berdehem, lepas tu urutkan sikit supaya dia keluar habis. Lepas tu bila dah buat macam tu, tunggu sekejap. Ada lagi ke tidak baki-baki dia tu. Kalau dah yakin dah tak ada baki-baki kemih tu, okey, baru basuh. Basuh dah selesai lah. Dah selesai. Tapi kalau orang kencing berdiri tadi tanpa apa-apa sebab kencing berdiri, biasanya air kencing akan tersangkut-sangkut. Dia akan keluar sikit. Lepas tu jangan kencing berdiri. Jangan biasakan kencing berdiri. Jadi kencing kemih mesti mesti duduk. Itu cara nak nak pastikan air kemih yang keluar daripada kemaluan tu habis keluar. Mana petunjuknya? Petunjuknya berdasarkan daripada sabda Nabi SAW. Falyantur zakaruhu salasa nataratin, yakni ba'dal baul. Maknanya sabda Rasulullah SAW,
Rasulullah bersabda, maka hendaklah engkau mengurut-ngurut kemaluanmu 3 kali. Yang Imam Ghazali sebut 3 kali tu ada dasarnya, ada dalilnya daripada hadis. Nabi yang suruh urutkan kemaluan tu 3 kali. Khususnya untuk orang lelaki lah. Urutkannya 3 kali supaya kemih tu keluar habis. Tujuan nak kemih tu keluar habis. Okey, baik. Cara nak mengurutkan kemaluan tu adalah dengan tangan kiri. Jangan guna tangan kanan. Guna tangan kiri. Tangan yang kita basuh najis air besar, begitu juga ketika mana mengurut kemaluan untuk pastikan kemih tu keluar habis dengan tangan kiri. Cara dia dimulai daripada pangkal sini, pangkal kemaluan sampai kepada ujung. Sampai kepada kepala kemaluan. Maknanya daripada sini. Turun ke bawah. Perlahan-lahan. Maksudnya ibu jari ke atas, jari telunjuk kat bawah. Tangan kiri lah, tangan kiri. Pelan-pelan biar dia keluar habis. Supaya apa? Supaya tidak ada sisa air kencing di saluran kencing tu. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi pernah lalu di satu kawasan perkuburan, tiba-tiba di kubur itu ada yang sedang diseksa dalam kubur. Sebab apa? Sebab dia kencing tak habis. Dia kencing tak habis, kena seksa sebab bawa sembahyang tak sah dan sebagainya. Itu cara dia, cara nak pastikan air kemih keluar habis daripada saluran kencing. Ini bagi orang lelaki. Sementara bagi orang perempuan ada juga cara dia. Sementara bagi orang perempuan, dia kena letak jari-jari tangan kiri, tak sama juga, dia gunakan jari-jari tangan kiri pada pada atas daripada kemaluan dia tekankan sikit perlahan-lahan. Maksudnya daripada kemaluan dia atas di sini dia tekankan sikit. Bahagian rambut ni dia tekankan sikit ke bawah biar keluar habis. Kalau orang lelaki tadi kena urutkan perlahan. Orang perempuan ditekankan di situ, tekan tangan kiri lah, tekankan sikit biar dia keluar bagi habis. Tu cara dia. Itu nak pastikan supaya kemih kita tu keluar habis. Keluar habislah, tak tersangkut-sangkut. Ini kena praktikkanlah, kena biasakan ketika mana kita qada hajat. Bagi orang yang dia yakin bahawa kencing dia tu keluar habis, dia sunat sajalah buat yang tadi tu. Sunat saja dia buat istibrak tu. Tapi kalau orang yang pada sangkaan dia kuat, kencing dia tu tak keluar habis, terutamanya kalau orang yang kencing tak lawas, orang yang kemih tak lawas, dia rasa mesti ada baki-baki tu lagi, wajib bagi dia buat istibrak. Wajib bagi dia untuk buat istibrak. Tapi kalau orang yang dia yakin, sunat saja. Walaupun sunat, tetap buatlah supaya dapat kita pastikan tu betul-betul memang kencing tu keluar habis. Sebab nanti dia akan berkait rapat dengan ambil wuduk dengan sembahyang. Kalau boleh kita tak nak ibadah kita yang lain tu terjejas dengan sebab tadi, dengan sebab tak selesai bab istinja tadi. Ini kena inilah, kita kena pastikanlah. Kena bagi tahu anak-anak kita, ajarkan mereka macam mana cara nak qada hajat dengan betul, cara nak istibrak dengan betul. Itu tentang istibrak. Dan jika engkau mahu beristinja, maksudnya tadi qada hajat kita buang najis kecil ataupun najis besar. Istibrak tadi cara nak lawaskan kemih tu, terutamanya kemih lah. Biasanya kemih yang tersangkut-sangkut ni, air besar biasanya tak tersangkut. Biasanya tak tersangkut lah, kecuali kalau orang yang sakit, ada uzur ke apa, dia akan tersangkut-sangkut. Tapi
Kemih ni umumnya dia akan tersangkut-sangkut kalau kita tak istibrak. Kemudian istinja. Istinja ni maknanya cara kita nak bersihkan najis kita tu, tempat najis kita. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang. Ini khusus pada zaman-zaman dahulu yang tidak ada tandas seperti sekarang lah. Yang tidak ada tandas khusus seperti sekarang. Dulu nak kena buang tempat jauh, tengah-tengah padang dan sebagainya, di tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Sekarang ni dah mudah, dah ada tandas. Tandas awam ada, tandas masjid ada, tandas surau, tandas rumah pun ada sekarang ni. Tak susah-susah dah. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang. Kita mungkin boleh berlaku situasi yang sama kalau kita contohnya kita pergi hutan ke, kita pergi mana-mana kan, mungkin boleh berlaku yang sama. Maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang banyak. Maksudnya kalau kita pergi hutan ke pergi mana, tandas tertentulah, tak ada tandas yang khusus. Kita nak buat qada hajat, kita nak istinja, kita carilah tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai. Supaya apa? Supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Supaya bau najis tu tak tercium oleh orang lain, tak terbau oleh orang lain, dan juga orang lain tak dengar bunyi kita basuh tempat najis kita. Dan juga tidak dipandang oleh orang lain. Sebab dia melibatkan aurat kan. Nanti kalau orang tengok melibatkan aurat. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi, dan hendaklah engkau menghadap ataupun menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Ini adab. Adab ketika mana kita qada hajat, dan juga adab ketika mana kita nak istinja, iaitu nak bersih tempat najis kita. Iaitu kita kena menghadap kepada sesuatu yang dijadikan dinding di hadapan kita. Maksudnya kalau orang tidak ada tandas khusus itu, tandas khusus tak apa, dia ada dinding kan, ada dinding semua, tak ada masalah dah. Kalau di tempat yang lapang, kita kena cari sesuatu yang seperti mana dinding di hadapan kita, supaya dapat lindunglah kita daripada pandangan orang lain ketika mana kita nak qada hajat ataupun nak istinja. Sesuatu tu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada 2/3 hasta tinggi, supaya lindung badan kita lah. Kita ke mana kita nak basuh istinja tu kan, kita duduk kan, bercangkung ke apa, jadi tinggi daripada tu, supaya tidak nampak pada pandangan orang lain di hadapan kita, khususnya di hadapan lah. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum sampai ke tempat duduk, tempat nak istinja tu. Tadi qada hajat tempat lain, istinja kan tempat lain. Qada hajat, buang hajat tadi di tempat lain. Lepas tu nak basuh di tempat lain pula. Jangan basuh di tempat qada hajat. Supaya apa? Najis tu tak terkena pada pakaian badan dan sebagainya. Jadi kena istinja tempat lain. Jadi sebelum nak sampai tempat istinja tu, jangan buka aurat. Jangan buka aurat. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Jangan pula menghadap ke arah kiblat ketika mana qada hajat ataupun istinja. Begitu juga jangan menghadap ke arah matahari dan bulan. Sebab tu bila nak buat tandas, pastikan tandas tu kedudukan dia bukan menghadap kiblat ataupun bukan membelakangi kiblat. Tu kena pastikan. Baik masjid ke rumah ke, kena pastikan. Tapi kadang-kadang rumah ni kalau rumah kita sendiri, lot kita sendiri, kita boleh atur. Tapi kalau dah dibuat siap-siap, taman apa semua tu, tak boleh nak buat apa-apalah. Tu dah dibuat siap-siap. Kalau dapat ubah lagi bagus. Tak dapat ubah, tu dah terkeluar daripada kemampuan kita lah. Maksudnya kalau tempat yang belum dibina, dibuat bangunan, nak buat tandas, pastikan tandas tu jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau kiblat ke sini katakan, ataupun kiblat ke sini, menghadap ke sinilah. Tidak membelakangi ataupun mendepani kiblat. Begitu juga tidak mendepani matahari ataupun membelakangi matahari dan bulan. Dan janganlah pula engkau membelakangi yang demikian tu. Samalah, menghadap pun tak boleh, membelakangi pun
tidak boleh juga. Ini apa nama, antara adab ketika mana kita qada hajat dan juga adab ketika mana kita istinja. Kita istinja. Maksudnya jangan menghalakan kemaluan di hadapan ke arah kiblat ataupun menghalakan kemaluan belakang ke arah kiblat. Hukumnya adalah haram. Kalau buat begitu hukumnya haram. Maksudnya kalau tidak ada dinding tadi tu hukumnya haram. Kalau kat rumah kita ke kat mana tanda awam, dia memang dah menghadap ke arah kiblat tapi dia ada dinding, itu apa nama, tidak jadi haram lah. Tapi kalau di tempat yang lapang, betul-betul menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Walaupun begitu, walaupun ada dinding tadi, tanda di rumah ke tanah mana ada dinding, walaupun dia menghadap ke arah kiblat, walaupun tak jadi haram, dia tak dapat pahala sunnah lah. Tak dapat pahala sunnah. Tak dapat pahala sunnah. Rugilah tak dapat pahala sunnah. Walaupun tidak haram sebab dia ada dinding. Kalau tidak ada dinding, jadi haram. Kemudian kata lagi Imam Al-Ghazali, dan jangan engkau qada hajat, yakni buang buang najis tadi, buang najis kecil ataupun najis besar, hajat kecil ataupun hajat besar di dalam air yang tenang. Dulu kan tak ada tandas, orang buang kat sungai, buang kat parit. Jangan, di air yang tenang. Kenapa jangan buang pada air tenang, sungai dan sebagainya? Buang kat sini, nanti kat depan sana orang ambil air masak, air minum dan basuh baju dan sebagainya. Jadi anaya pada orang lain. Jangan buang pada air yang tenang. Air yang tenang yang tak mengalir, khususnya yang tak mengalir. Kalau yang mengalir pun sama juga nanti kat depan sana. Atau di bawah pohon yang berbuah. Pokok durian musangking tengah berbuah, pergi qada hajat kat situ. Dan jangan pula di dalam lubang. Jangan pula qada hajat dalam lubang. Nanti tak pasal-pasal kita ngap. Ular ke, tikus ke, apa-apa yang ada dalam lubang tu kita tak tahu. Bahkan pernah sahabat Nabi SAW meninggal disebabkan, mungkin masa tu sahabat tak tahu, dia qada hajat dekat lubang. Kemudian sebenarnya lubang tu adalah lubang jin. Dan dibunuh oleh jin tersebut. Meninggal lah. Jadi jangan qada hajat di lubang. Di dalam lubang. Biasa lubang-lubang ni adalah benda yang atau binatang yang bahaya. Jadi maknanya tadi jangan qada hajat di air yang tenang. Air yang tenang yang tidak mengalir. Sama ada air itu sikit ataupun banyak. Jangan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau air yang tenang tadi yang tak mengalir. Tapi kalau air yang mengalir deras, tak mengapa. Air yang mengalir deras tu tak mengapa kalau tidak ada pilihan yang lain. Itu pun kena tengok situasi jugalah. Kalau memang ada tempat orang ambil air dekat depan sana, janganlah pergi qada hajat kat situ. Kecuali tempat yang memang tak ada perkampungan ke, tak ada penduduk di situ, bolehlah kalau air yang deras, mengalir deras. Kalau air yang tenang, haram hukumnya. Begitu juga tempat yang jadi tempat ambil air umum. Orang ambil air kat situ, jangan pergi buang qada hajat kat situ. Itu dia larang, haram hukumnya. Begitu jugalah jangan qada hajat di pokok yang berbuah, pohon yang berbuah. Kenapa? Kerana pokok yang berbuah biasanya manusia akan ambil manfaat daripada buah yang keluar daripada pohon tersebut ataupun binatang. Nanti terpijak najis yang dibuang kat situ. Jadi itu mengganggu makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu dilarang. Biasanya pokok yang berbuah ni biasanya ada tuan. Jadi semua itu adalah mengganggu ataupun menimbulkan ketidaksenangan makhluk yang lain.
Jadi Islam ajar adab ni memang sangat-sangat cantik lah. Sangat-sangat cantik. Kalaupun pokok tu tak berbuah, misalnya pokok yang kering, tak berbuah sekalipun, kadang-kadang jadi tempat teduhan, binatang dan sebagainya, ataupun tempat singgahan. Jadi jangan buanglah, jangan qada hajat itu, cari tempat lain. Cari tempat lain. Kemudian jangan buang di lubang tadi. Di lubang takut-takut ada sesuatu yang bahaya di situ. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Jangan kencing di atas tanah yang keras. Kenapa? Dia akan terpercik. Dia akan melantun balik air itu, terpercik, kena pada pakaian ataupun kena pada tubuh badan. Sehingga kan menjadikan pakaian dan tubuh badan kita bernajis. Jadi kalau nak kemih di tempat yang umum tu, cari yang tanah yang tidak kering. Tanah yang tidak kering, yang tidak keras. Supaya bila dibuang kencing itu, dia terus serap masuk ke dalam. Ataupun di tempat yang bertiup angin, tempat bertiup angin. Itu dia akan menyebabkan kencing itu akan terpercik, terkena pada badan dan pakaian. Dengan sebab itulah Nabi SAW bersabda, inna ammata azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya. Asal daripada orang yang kencing kemih yang tidak hati-hati tadi, sehingga kan najis terkena pada tubuh badan dia dan pakaian dia. Ini yang menyebabkan kebanyakan penghuni kubur diseksa. Diseksa disebabkan dia tidak berhati-hati ketika mana dia qada hajat. Dia kemih, dia kencing, sehingga menyebabkan pakaian dia ataupun tubuh badan dia terkena najis kencing tadi. Hadis riwayat Imam Daruqutni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu tentang adab ketika mana kita nak qada hajat. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu. Ini yang saya sebutkan tadi tu, cara kita nak qada hajat. Dan hendaklah engkau duduk, nak qada hajat kecil ataupun besar, duduk tu kena duduk, tak boleh berdiri. Kencing tak boleh berdiri, berak pun tak boleh berdiri. Cuba orang yang kencing berdiri tu, dia berak pun berdiri juga. Boleh tak? Dia biasa kencing berdiri. Kenapa awak kencing berdiri? Saya selesa kencing berdiri. Berak pun buat berdiri juga. Tak nak pula dia. Kencing boleh berdiri, berak tak nak berdiri. Jadi jangan biasakan kencing berdiri ataupun qada hajat besar berdiri. Kalau ada tandas buat tempat berdiri tu, biarkan. Itu orang jahil, dia tak tahu apa-apa pasal hukum makam. Kita belajar, kita orang Islam, ada cara dia. Kita guna cara kita lah, kaedah kita yang lebih beradab. Baik, yang ni cara kedudukan ketika mana qada hajat. Dan hendaklah kau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri. Yang saya sebutkan tadi. Maknanya kita duduk, kita beratkan kaki yang sebelah kiri. Beratkan tu maksudnya ke kiri sikit. Kaki kanan tadi kan ke depan. Kaki kanan kan ke depan. Memberatkan sebelah kiri. Di sini saya tak tahulah, saya tak jumpa lagi tandas yang kedudukan dalam tandas tu dia sebelah kiri dia rendah sikit. Ada ke sini? Tak ada kan? Kalau di Semenanjung tu saya pernah jumpa. Dulu pelik juga, waktu kecil-kecil pelik juga, kenapa dia berat sebelah. Rupa-rupanya dia ikut tertib tadilah. Dia buat siap-siap. Yang sebelah kiri rendah, sebelah kanan dia tinggi sikit. Supaya bila orang duduk tu dia memang dia memberatkan sebelah kiri. Dia merendahkan sebelah kiri. Supaya apa? Supaya lebih mudah keluar najis. Bila kita beratkan sebelah kiri, sebelah kanan ditinggikan, lepas tu kita tunduk, dia mudah keluar najis. Memudahkan keluar najis. Itu kalau kita duduk bercangkung kan, duduk bercangkung. Kalau tandas duduk, tandas yang duduk tu, kalau kadang-kadang ada orang dia sakit, dia tak boleh duduk bertinggung, dia terpaksa duduk tandas yang duduk tu. Kalau kata duduk di tandas yang duduk tu pun kaedah dia sama.
bila kita duduk atas tandas yang duduk tu, begini kan, kita duduk begini, kita tundukkan badan kita sikit. Tundukkan badan kita sikit macam kita nak nak rokok waktu sembahyang atas kursi tu. Tundukkan sikit supaya dia keluar habis. Dan kalau tak keluar habis, boleh diurut. Ni kalau orang yang susah nak buang air besar, diurutkan sebelah kiri ni. Urutkan. Urut, lepas tu tundukkan sikit. Picit di sini supaya keluar habis. Tu kalau orang yang sakit lah. Kalau orang sihat walafiat tak perlu dah nak buat macam tu pula. Kalau orang yang susah nak buang air besar, dia boleh. Dia buat begitu. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Jangan sekali-kali kencing berdiri kecuali darurat sahaja. Darurat tadi maksudnya sakit tulang belakang, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak duduk, terpaksa berdiri. Yang itu boleh. Kerana posisi duduk sajalah yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika nak buang najis. Nak buang najis. Jadi jangan kencing berdiri kecuali darurat sahaja. Darurat. Walaupun hukumnya makruh, makruh berdiri tu. Kecuali darurat. Kalau darurat tak jadi makruh lah. Contoh kalau ada sakit belakang, tak boleh nak duduk, tak jadi makruh lah. Tapi kalau tidak darurat, tidak ada hajat untuk berdiri, makruh hukumnya kalau kencing berdiri. Sebab pernah ada satu ketika dalam satu riwayat, Rasulullah datang pada satu tempat qada hajat, milik satu kaum, kemudian baginda kencing dalam keadaan berdiri. Ini ketika mana ada hajat. Pernah satu ketika Rasulullah pergi satu tempat, satu kaum, di tempat qada hajat tu Rasulullah kemih dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Ada hajat. Ada hajat. Kata ulama, hajat tu difahami daripada 3 keadaan. Iaitu Rasulullah berdiri itu sebab ketika itu Rasulullah sakit, sehingga menghalang daripada Rasulullah duduk, tak boleh nak duduk. Jadi terpaksa berdiri. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sakit lutut mungkin cedera ke apa, jadi tak boleh nak duduk, tak boleh nak lipatkan lutut, terpaksa berdirilah. Maknanya ada hajat ketika darurat. Tu ada sebab. Ada sebab. Kalau ada sebab, tak ada masalah lah, tak ada masalah. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu. Sebagaimana kita sebutkan tadi sebelum ni, ada 8 syarat kan. 8 syarat kita nak gunakan batu tu. Yang bersih, yang tidak bernajis, yang tidak boleh mencederakan dan sebagainya, yang tidak licin, yang kesat. Dalam kurungan tu adalah penterjemah. Itu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia tulis itu boleh diganti dengan kertas tisu yang kesat. Boleh nak guna kertas tisu, terutamanya kalau kita pergi mall ke mana-mana kan, kadang-kadang tak ada air. Ada kan tempat-tempat yang tak ada air, dia sediakan tisu je. Yang tu kita kena bawa air sendirilah. Boleh pakai tisu, tapi kena pastikan tisu tu adalah tisu yang kesat, bukan tisu yang jenis licin tu, yang kesat. Lepas tu guna air, bawa air sendiri. Kalau tidak ada batu lah, pergi mall mana nak jumpa batu. Kecuali kita dah sedia siap-siap lah, pergi luar negara ke apa, tempat yang memang mungkin tak ada air kan, memang tak ada air pada asal, dia tak sediakan tempat air, ataupun memang tak ada air. Dan jikalau engkau dah habis. Kita berhenti situlah dulu. Maksudnya tadi, kalau kata tidak ada air, boleh guna tisu yang kesat selain daripada batu dan juga air. Yang lebih afdal adalah guna dua-dua tu lah, batu dan air. Kalau dah ada air, tak perlu lagi guna batu. Cukup dengan air saja. Kalau tidak ada air, tidak ada batu, misalnya ada tisu yang kesat, boleh digunakan ketika mana istinja, iaitu kita nak bersihkan najis kita. Sama ada najis kemih ataupun najis besar ketika ketiadaan air.
Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat kita praktikkanlah. Lepas insya kejap lagi kalau ada siapa yang ada kelapangan, saya tunjuk sikitlah cara kedudukan kita nak qada hajat. Dalam kuliah ni rasa tak sesuai pula sebab tayangan ni kan nak tunjuk kan. Kita tunjuk kemudianlah. Kemudian. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Jadi siapa yang belum ambil lagi kitab Bidayatul Hidayah ni boleh ambil, tapi dengan syarat ambil dengan niat untuk istiqamah, datang tiap-tiap kali kuliah lah sampai habis insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.